Okey, selamat petang, good evening. Macam biasa, tinggal saya seorang dekat office. Tak ada benda sangat nak buat. Bukan tak ada benda nak buat. Apa yang saya fikir ni? Otak dah serabut dah. Sebab tadi tengah buat research berkaitan dengan imputation method of missing value untuk rainfall time series. So saya compare, buat comparative assessment between banyak method dalam MICE package. So sekarang code semua dah ada. So lepas ni lah saya sambung esok lusa. Harap boleh siapkan kerja ni juga. So selamat petang semua. Harap semua dah dekat Sabah, dekat Sarawak ni mungkin dah berbuka puasa dah. Dah pergi bazar dah. Enjoy. Puasa setahun sekali saja. Kalau dapat pergi buffet Ramadan, jangan kedekut nak pergi buffet Ramadan. Pergilah sekali atau 2 kali dalam, atau 3 kali kah paling banyak dalam sebulan ni pergi buffet Ramadan. Macam saya plan pun sekali 2 3 kali je pergi buffet Ramadan untuk setiap kali puasa, sebab buffet Ramadan tu pun time time puasa saja ada. Dekat sini kat Johor banyak sangat buffet Ramadan ya. Itu mahal-mahal juga. Tak, kalau kat Sarawak hari tu Kuching okey je, lagilah harga dia. Pilihan pun banyak okey, makanan lokal Sarawak. Kalau dekat Johor ni adalah buffet Ramadan ya, tapi so far banyak yang mahal. Tapi ada yang murah juga. Tapi kalau yang murah tu ramai sangat orang, sesak sebab manusia ramai sangat kat Johor ni. Sebab tu saya prefer tempat peaceful place macam dekat universiti apa semua, tak ramai orang. So senang untuk saya berfikir. So saya ada tak banyak masa untuk live stream pada hari ni, petang ni. Sebab pukul 6 saya ada meeting lagi. Harap meeting tu nanti habis cepat lah. Bila habis cepat, tu pun saya nak kena pergi cari makanan lagi lepas tu nanti. Saya buka puasa ni makan minum air je lah rasanya kalau meeting lama sangat nanti. Saya rasa 30-40 minit, lepas tu cepat-cepat lah cari makanan kat luar nanti. So tak banyak masa untuk saya live stream pada petang ni. Jadi mostly saya nak kita sembang-sembang pasal MA63. Kalau orang ada soalan boleh tanya. So apa soalan saya tadi live stream ni saya tanya pasal uh, mau merdeka, kan? Mau merdeka. Selalu orang tanya, mau keluar Malaysia lah, mau merdeka lah, macam Singapura lah. Macam sedap, ikut sedap mulut saja cakap. Senang cakap lah, senang ikut sedap mulut saja. Uh, that kind of thinking masih sangat, ya, objektif tu ada, memang under constitution, under international law, semua memang boleh untuk Sabah dengan Sarawak merdeka dengan sendiri. Kalau itu yang kamu maksudkan, memang boleh. Tapi setakat situ je lah. Kalau orang yang selalu cakap ni, jom merdeka, jom keluar Malaysia, terus noktah. So apalah lagi, macam manalah nak mencapai benda tu semua. Ramai yang tanya macam tu je. Tapi kalau saya beri jawapan, sanggupkah buat nanti? Kita sama-sama lah fikir, reflect sama-sama. Apa cara dia? Apa proses yang perlu dibuat? Kalau mau mencapai, mau completekan decolonization proses tu. Dah tanya kan? Ready lah untuk mendapat jawapannya. Dah dapat jawapan nanti, tanya diri sendiri, sanggupkah buat? Maukah buat? Saya beri analogi mudah lah. Saya suka analogi pasal rumah. Pasal beli rumah. Saya suka analogi yang macam ni, supaya senang orang faham. Contohnya kalau kita beli rumah kan. Rumah tu rosak apa semua. Kamu beli rumah baru daripada developer. Rumah tu pintu rosak, air tak ada, elektrik tak ada, pintu dah roboh.
Simen, tile pun pecah-pecah. Dah tinggal situ, dekat rumah tu. Lepas tu, kamu tengok rumah tu macam tu. Tak maulah tinggal kat rumah ni. Macam tu saja. Keluarlah daripada rumah tu. Habis tu, kamu nak tinggal kat mana? Tu rumah kamu kan. Apa yang kamu nak buat? Sekadar cakap, keluarlah daripada rumah ni dah tak bagus. Macam tu saja untuk keluar daripada rumah kamu. Rumah yang kamu dah beli, tapi developer buat rumah tu sebenarnya rumah tu tak bagus. Kamu cakap, tak bagus rumah ni. Saya keluar saja daripada rumah ni. Macam tu saja. Habis tu, kamu tinggal lah kat mana lagi lepas tu merempat. Tak ada kerakyatan. Macam tu juga pembentukan Malaysia ni. Kamu mahu kita ada rumah kan? Rumah kita Sabah, Sarawak, Borneo State. So, kita tengok ada masalah. Rumah kita, rumah baru yang kita buat tu. Kita renovate baru rumah tu, dia jadi Malaysia. Kemudian ada masalah. Rumah tu lompang sana, berlubang sana, tile rosak, kipas krek-kriok. Kipas berbunyi, elektrik pun tak ada, kriok pun kena angin saja kipas tu. Jadi apalah? Adakah cukup kita cakap, mau keluar Malaysia, mau merdeka? Sama jadi jawapan dia kan, kalau kita dah tak puas hati dengan rumah tu, kita tuntutlah hak kita. Apa yang dilanggar developer yang beli rumah tu tadi, tuntutlah hak dia. Ikut undang-undang, ikut agreement dekat yang kita sign untuk beli rumah tadi kan. Kita ikut agreement tu. Kalau apa benda yang rosak tu, kita tuntut. Buat dispute resolution. Kita tuntut hak kita untuk ada pintu rumah yang bagus. Tuntut tingkap, ada cermin tak pecah. Tuntut pastikan rumah tu ada elektrik. Kemudian kita tuntut pastikan hak kita ada air untuk rumah tu. Sebab kita mahu rumah tu tadi kan. Kita mahu rumah kita selamat. Macam tu juga Sabah dengan Sarawak dalam pembentukan Malaysia ni. Kalau ada masalah kan, kalau ada problem, kita tuntutlah hak kita tu. Takkan kita nak biarkan. Takkan kita macam beli rumah tadi. Dah tahu rumah tu rosak apa semua, diam saja duduk. Hujan ribut, air menitik jatuh, semua banjir dalam rumah, kamu biar saja. Lepas tu cakap, keluar je daripada rumah ni. Keluar daripada rumah ni. Tapi tak buat apa-apa. Tak buat tuntutan. Tak mau pergi cari dokumen untuk menuntut hak tu. Tak mau kaji agreement yang dibuat untuk dapat rumah yang bagus tu tadi. Tak mau pergi pejabat sana. Tak mau pergi pejabat sini untuk menyuarakan hak kamu tu. Macam tu juga Sabah dengan Sarawak ni. Kita mahu merdeka lah kononnya. Kenapa? Sebab macam-macam masalah dekat Malaysia ni untuk Sabah dengan Sarawak. Kamu carilah masalah dia dulu. Apa masalah dia? Masalah dia duit tak cukup. Duit tu tak cukup. Macam mana yang duit tak cukup tu? Kita tengoklah artikel dalam perlembagaan tu yang mana satu. Sanggup kata buat proses tu semua. Yang mahu keluar Malaysia, yang mahu merdeka tu. Kaji semua, tengok dokumen tu semua, tengok provision mana satu dalam perlembagaan yang melanggar hak Sabah dengan Sarawak, hak kita. Tengok IGC report, ada 35, 32 paragraf kah? Termasuk annex tu lagi, annex A, annex B. Baca semua. Tengok paragraf mana satu yang melanggar hak kita. Tuntut tu semua. Tuntut tu semua, dah baca semua argument tu untuk mana satu yang melanggar hak kita tu, tuntut. Lepas tu bawa dia pergi parlimen, bawa dia pergi Dewan Undangan Negeri. Suarakan hak kita tu kat situ. Sama juga macam kita beli rumah tadi yang saya cakap dari mula tadi. Kalau kita cakap rumah ni dah rosak, kita mau keluar rumah. Noktah kat situ saja kah? Senang juga kerja dia. Senang sangat mulut cakap nak keluar, nak merdeka, senang. Situ saja. Mostly orang cakap macam tu saja. Saya pun tak faham apa benda.
Kalau nak betul-betul tuntut rumah kita tu supaya rumah kita tu terjaga, bacalah agreement pasal rumah tu untuk menjaga hak kita dekat rumah tu. Tapi lepas tu kita tuntut hak kita tu spesifik tu, kita kena tahu apa masalah dia. Macam kita masuk rumah tu kita kena tahu apa masalah dia dulu. Spesifik kena tahu. Dinding tak ikut piawaian ke? Tile dia tak ikut, cara memasang dia tak betul ke? Barang-barang yang dia buat untuk buat rumah tu kos rendah ke? Tuntut setiap spesifik tu kita kena tahu dulu masalah dia. Sama juga dengan hak kita dekat Sabah dengan Sarawak dalam pembentukan Malaysia ni. Kita kena tahulah secara spesifik masalah tu dulu. Apa yang dilanggar. Contohnya artikel 1. Kita tuntut sampai gila-gila kita tuntut sampai mereka pindah artikel 1 tu. Sampai mereka pindah. Tahu dia. Sebab kita tahu apa masalah dia, apa problem dia. Barulah kita tuntut. Kita dapat hak kita. Tapi yang kita nak tengok, kita tuntut ni, sanggup ke tak mereka nak bayar balik itu semua nanti. Tapi kalau kita nak tahu dia dapat beri balik atau tak tu, kita kena tuntut dulu. Dah tuntut, dah tahu masalah dia, kita tuntut dia dekat Dewan Undangan Negeri, dekat Parlimen, ataupun social media macam ni pun okey juga. Biar MP adun kita dengar. Boleh dia suarakan dekat Dewan Undangan Negeri, ataupun dekat Konsel Negeri, ataupun dekat Parlimen, ataupun dekat Dewan Negara. Ataupun kalau yang ada kemampuan, bawalah pergi mahkamah. Macam tu cara dia. Bukan setakat jom keluar Malaysia, jom merdeka. Itu tanda nokta. Lepas tu tanya apa masalah dia. Boleh tak listkan semua masalah tu? Apa pelanggaran hak Sabah dengan Sarawak tu semua? Kalau dulu kami dah senaraikan lebih daripada 50. Sekarang mungkin lebih banyak lagi. Banyak isu dia. Ada yang pelanggaran, ada rundingan yang belum dilengkapkan, ada rundingan yang item-item yang sudah dipersetujui. Macam IGC report tu kan. IGC report tu dia hasil rundingan yang sudah dipersetujui. Cuma laksana saja lagi. Apa benda yang ada dalam IGC report tu, dalam Annex A tu, yang belum ada dalam Perlembagaan Malaysia tu, belum dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia, belum dimasukkan di dalam akta-akta yang tertentu, ataupun belum dibuat secara political atau executive order atau something semua macam tu, yang belum dibuat tu, kena buat. Dia tak IGC report, dia bukan benda yang kita nak discuss lagi. Nak buat atau tak, setuju atau tak, bukan. IGC report tu, benda yang kita sudah sign, kita sudah agree. Maksudnya, apa yang sudah dipersetujui, yang sudah ditulis dalam IGC report tu, cuma kita nak cari masa dan tempat, ruang untuk laksana saja lagi. Itu saja lagi. Kalau tak laksana, maksudnya kerajaan Sarawak ni, atau kerajaan Sabah, atau kerajaan Persekutuan gagal lah. Sebab benda dah ditulis, sudah setuju pun tak dapat nak laksana. Sekarang cuma cari cara untuk melaksanakan dia. Tapi macam mana nak laksanakan kalau IGC report pun tak faham? Apa problem pun kita tak faham. Bukan kita nak buat semua, tapi kita bermula daripada benda-benda kecil ni. Macam saya dulu, bermula daripada benda-benda kecil ni saja. Apabila tanya saya, mana Malaysia Day dalam perlembagaan? Simple saja soalan dia. Mana Malaysia Day? Kecoh satu Malaysia. Apa maksud Federation? Simple saja soalan kami. Benda-benda kecil saja. Tengok benda kecil tu pun bertahun-tahun mereka nak selesaikan. Macam tu lah. Bagi yang memang kuat semangat lah untuk merdeka, untuk self-determination. Bagus. Untuk kuat semangat apa semua tu. Tapi kena ada usaha. Sanggupkah nak buat proses tu semua? Kita tanya diri kita sendirilah. Saya tanya diri saya sendiri juga. Kalau saya ada masa, saya buatlah kajian dia. Saya akan share semua kajian saya. Ada juga yang
kajian tu saya dah tulis, lepas tu saya lupa mana saya letak. Banyak sangat saya tulis dalam laptop saya ni. Dalam laptop lama ada juga. Nantilah kalau ada jumpa saya share. Kadang saya tulis separuh jalan saja. Semua tu ada dalam otak. Saya belum tulis lagi. Kalau ada masanya nak tulis. Kerja free kan? Berarti saya lah bila saya nak tulis. Okey, traffic light. Bukan tidak mahu belajar, tapi kena maklumkan kesedaran dulu. Sebab MH63 tidak disejarahkan. Sebab itu, sekarang saya beritahu, mahu merdeka, mahu hak Sabah dengan Sarawak tu dilaksanakan, mahu complete decolonization process, senjata dia, MH63 tu tadi. Itulah perjanjian dia. Dan kita ada satu lagi, IGC report. Kemudian IGC report tu dibuat secara rundingan supaya kita belajar berunding. British bila dia buat Malaysia ni untuk Sabah dengan Sarawak, dia tahu orang Sabah dengan Sarawak ni tak sedia untuk serve government. Dia tahu tak untuk serve government. Kita masih perlu 15 atau 20 tahun macam tu dia cakap. Kenapa dia cakap 15 ke 20 tahun untuk Sabah dengan Sarawak ni bersedia? Sebab, kenapa dia tak cakap 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 9 tahun kah, 8 tahun kah, 7 tahun kah, 6 tahun kah? Kenapa dia cakap 10 ke 15 tahun? Ada sebab dia juga. Sebab dia, contoh dia, orang buat dululah, tahun 1960, 1970 macam tu. Orang buat pilihan raya setiap 5 tahun. Orang buat pilihan raya setiap 5 tahun. Jadi, untuk orang Sabah dan Sarawak ni bersedia untuk serve government, at least kita kena ada 2 atau 3 kali pilihan raya. Supaya kita ada pengalaman buat direct election tu. Supaya kita ada pengalaman exercise our rights as democratic right untuk mengundi tu. Untuk memilih kerajaan sendiri. Sebab tu kita kena at least ada 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 pilihan raya. Itu maksud dia. Itu yang British maksudkan kita perlukan 10 ke 15 tahun. Supaya untuk kita bersedia untuk serve government. Itu antara maksud dia. Antara maksud dia yang paling main lah. Yang paling utama. Supaya Sabah dengan Sarawak ni sepatutnya kita mempunyai pengalaman. Exercise our democratic right tu melalui pilihan raya 2 atau 3 kali. Sebab satu pilihan raya tu rotation dia 5 tahun dulu. 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. So at least 2 atau 3 kali kita ada pilihan raya, baru kita faham macam mana nak govern negara kita sendiri ni, negara Sabah dan negara Sarawak. So itulah dia. Bila kita tahu, tapi disebabkan kita tidak ada peluang untuk membuat pilihan raya apa ni semua kan. British pun pening. Macam mana nak pastikan orang Sabah dengan Sarawak ni yang cukup matang saja, bukan matang lagi masa tu 1963 tu. Kita ni cukup matang saja. Tahun 1963 tu British dia pindah perlembagaan Sabah dengan Sarawak tu, kemudian buat election dekat Sabah dengan Sarawak tu cukup adult suffrage. Cukup matang saja pada masa tu. Dan jadi British fikirlah, ada tak cara lain untuk mematangkan orang Sabah dengan Sarawak ni? Cara lain untuk dia mematangkan orang Sabah dengan Sarawak ni, dia buatlah IGC report. IGC report ni satu platform untuk kita membuat rundingan antara kerajaan. So kita adalah kerajaan Sabah, kerajaan Sarawak, kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, kerajaan British berunding. Jadi rundingan ni akan sentiasa ada dalam pembentukan Malaysia. Jadi Sabah dengan Sarawak akan sentiasa belajar untuk mematangkan kerajaan dia tu menerusi rundingan antara kerajaan. So British dah beri contoh. Tahun 1962 dulu tu cara buat rundingan menerusi IGC kepada Sabah dengan Sarawak. Rundingan antara kerajaan. Kita belajar berunding sebagai sebuah kerajaan. So pengalaman tu British ajar kita masa tu. Dan platform tu akan sentiasa ada
sampai bila-bila dalam pembentukan Malaysia. Untuk sebagai platform untuk rakyat Sabah, kerajaan Sabah, rakyat Sarawak, kerajaan Sarawak untuk mematangkan diri kita. Sebab itulah tujuan IGC report. Yang utama tu yang kita tengok secara rangkuman lebih besar lah, kita tengok dari luar. Dia semuakan satu platform untuk yang British sediakan untuk Sabah dengan Sarawak sebagai satu platform untuk kita bersedia untuk serve government. Kita belajar daripada IGC report tu cara berunding. Ini berunding pun tak tahu. Asas setiap undingan pun tak tahu. Minta saja. Macam mana tu? Macam semalam kan saya terangkan. Kita nak 1/3 wakil Borneo dekat parlimen. Tapi asas undingan pun kita dah lupa dah, tak tahu. Asas undingan dia, no taxation without representation. Kalau kita wakil Borneo dalam parlimen tu kurang, kita naikkanlah tax, federal tax, sales tax kita tu. Ataupun kita minta balik daripada federal kuasa-kuasa taxation. Sebab tak boleh ada taxation without representation. Kita beri kuasa taxation kita tu kepada federal dengan syarat kita dapat 1/3 wakil Borneo dekat parlimen. Tapi sekarang kita sudah tidak ada 1/3 wakil Borneo. Kita tuntutlah balik taxation kita tu daripada federal. Dia tak mau beri, kita naikkanlah sales tax. Itu hak kita, memang kita boleh buat. Itu give and take dia, itu asas rundingan. Macam tu juga benda-benda lain yang kita tuntut. Benda-benda lain yang kita tuntut, item-item tu, jangan kita tuntut macam tu saja. Kita kena tahu asas dia. Baru kita dapat apa yang kita mahu. Baru kita dapat belajar. Kita semua kita dapat belajar cara untuk berkerajaan sendiri. Cara untuk kita untuk menjadi negara merdeka lah. Nanti jadi negara merdeka tu pun berunding pun kita tak tahu. Kena palu-palui saja. Tapi kita semua usahalah sama sendiri. Kita kena selidik, kaji-kaji lagi setiap item, setiap provision, setiap section dalam MSC33 tu, setiap paragraf dalam IGC report tu kita kaji. Kenapa dia letak benda ni? Kenapa dia letak benda ni? Apa yang dirunding sebenarnya untuk supaya boleh masukkan benda ni? Yang asas-asas ni kita boleh cari dekat Cobalt Commission, kita boleh cari dekat Hansard, ataupun buku-buku sejarah pun kita boleh jumpa. Asas-asas rundingan dia. Dan declassify dokumen pun free saja, baca. Untuk kita tahu asas dia. Kaji. Tuntut hak tu, barulah kita dapat merdekakan rumah kita tu daripada benda-benda yang buruk. Baru kita boleh merdekakan rumah kita ni dengan rumah yang bagus. Developer pun takut. Dia beri balik semua benda yang kita mahu. Agreement dah ada. Bukan kita cakap rumah tak bagus terus kita keluar. Dah bayar, nak tinggal mana? Kita tuntut sampai dapat. Tuntutlah sampai dapat semua item tu. Tak kisah. Semua nak tuntut semua pun boleh. Nak tuntut satu-satu pun boleh. Kita bermula daripada kecil. Ni satu lagi soalan daripada traffic light. Bolehkah kita pisah dari Malaysia dan gabung dengan negara lain yang lebih maju? Iaitu boleh. Boleh. Sebab UN Resolution 1541 tu dia fleksibel. Contoh dia ada satu territories dekat, tak tahu, Australia kah New Zealand. Dia mula-mula dia di bawah Australia saja. Lepas tu dia bawah New Zealand. Lepas tu dia di bawah Australia dengan New Zealand. Kita boleh bergabung dengan negara lain dengan tak semestinya satu negara saja. 2 negara pun kita boleh bergabung dengan negara lain. 3 negara pun kita boleh bergabung dengan negara lain. Trusteeship system ni dia fleksibel. Dia ikut kehendak kita. Apa yang keperluan kita tu, yang dia boleh buat. Sebab tu, British dia boleh pindahkan trusteeship obligation dia tu kepada Federation of Malaya. Sebab sebelum ni pun memang pernah dibuat. Dekat negara-negara lain pun memang pernah dibuat. So, untuk administer certain country ni, kadang satu negara tu dia dah tak sanggup, dia beri dengan negara lain. Memang ada berlaku.
Cuba kaji tu. Sebelum ni pun saya dah baca benda tu semua. Saya tengok, saya kaji semua. Apa nama tu? British Territory. British Colony tu. Saya listkan dia semua. British Territory tu. Lepas tu saya kaji satu-satu territories dia. Macam mana semua ni merdeka. Lepas tu saya tengok, ada 2 trustee. Bukan satu saja trustee dia. Kadang-kadang ada 3 trustee. Lepas tu trustee dia bertukar-tukar. Benda tu saya pun hairan kan. Lepas tu bila baca-baca UN Resolution apa semua tu, dia cakap, lepas tu baca-baca jurnal kajian orang kan. Pasal international law apa semua di kolonisasi tu, dia cakap UN Resolution 1541 ni ialah satu proses yang fleksibel. Kenapa dia fleksibel? Untuk memudahkan kita. Cara yang mudah untuk Sarawak, gunalah untuk Sarawak. Tapi kalau cara yang mudah untuk Sarawak tu susah sangat untuk dibuat dekat Hong Kong, tak perlulah orang Hong Kong nak guna. Orang Hong Kong, dia gunalah cara dia sendiri. Fleksibel, tak perlu guna satu cara saja. Tu UN Resolution 1541. Cara yang memudahkan kita semua sebenarnya. Dan ya, sangat membantu. Kita saja lagi nak tahu. Macam itulah balik kepada soalan kita semua tadi tu. Nak merdeka kan? Jangan terus tanda noktah kat situ. Tak apa, slow-slow pun okey. Siapa nak buat laju-laju pun okey. Kalau saya ni okey je semua. Kalau orang nak huha-huha pun okey. Sebab semua orang lain-lain. Jangan anggap semua orang sama. Ada orang buat kerja laju, esok slow balik. Betul lah tu. Betul untuk dia. Kalau jangan kamu pergi macam anggap semua mesti macam ni, mesti macam ni, mesti macam ni. Buatlah sendiri. Saya nak tengok juga. Bukan orang tak sokong. Kita sokong semua. Semua kita sokong. Sebab kita, hak Sabah dengan Sarawak ni, timeless. Kita boleh tuntut hari ni. Kalau kita tak dapat apa yang kita tuntut hari ni, esok lusa semua tu dah jelas, kita boleh tuntut balik. Dengan bunga dia sekali. Tengok saja sejarah, memang dia akan semua apa yang breach kan tentang agreement, international agreement ni semua. Memang kita akan over time, kita akan boleh tuntut balik. Tengok saja macam Chagos Island yang isu-isu dekat Afrika apa semua tu. Mereka tuntut balik. Sekarang, walaupun benda tu sudah berlaku beratus-ratus tahun dulu. Tak peduli, hak asasi manusia tu bukan berhenti hari ni. Hak asasi manusia tu timeless. Dia dan sistem kita ni pun sentiasa maju. Sebab tu, ni saya nak terangkan pasal sedikit lah kalau ada masa sikit. Tentang sistem dekolonisasi. Kenapa kita guna UN Resolution 1541? Lepas tu ada orang Sarawak kan, dia mau, kita tuntut 9 Cardinal Principle. Betul, 9 Cardinal Principle tu bagus. Memang dia betul embody international law juga. Tapi 9 Cardinal Principle tu dibuat pada tahun 1945. 1941. 1941 sebelum Jepun datang jajah Sarawak. 9 Cardinal Principle tu bagus, tapi dia dibuat tahun 1941. Kemudian tahun 1960 tu kita ada UN Resolution 1541. UN Resolution 1514. UN Resolution ni dia bukan reject 9 Cardinal Principle, tapi dia memajukan konsep tu. Sama juga konsep-konsep lain yang ada dekat prinsipal-prinsipal lain, charter-charter lain dekat dunia ni kan, yang wujud tahun 1940, 1930, mandate system masa tu tahun 1950, 55. Semua konsep-konsep tu dia sentiasa maju. Dia yang latest dia UN Resolution 1541. Lepas tu sekarang ada lagi yang latest charter-charter lain, latest dia. Kita gunalah yang latest tu. Sebab dia update kepada yang lama-lama tu. Sebab tu British bila dia nak merdekakan Sarawak ni, memang dia follow 9 Cardinal Principle. Tapi dia tak boleh lah tiru bulat-bulat benda yang dibuat 1941 tu, sebab sistem yang sudah update 1960 tu guna UN Resolution 1541 tu,
dia gunalah cara yang sudah update tu kan. Updated version. Sama macam kita guna apps kan, kita download apps. Takkan kita nak guna apps yang belum update. Kita sentiasa update apps kita tu. Benda yang dah update tu lah yang paling bagus. Yang stable. Sesuai untuk semua. Macam tu juga. Yang memang kita boleh belajar daripada sejarah tu. Kita boleh tahu peringkat-peringkat dia, evolution dia lah kepada cara prinsipal yang lebih bagus untuk decolonization. Memang British terangkan banyak kali dalam declassified dokumen, dalam Hansard, apa semua. Memang mereka dalam Order in Council pun Order in Council pun dia memang British, raja-raja British, King George kan masa tu. Bila yang first tu, King George the Seventh, bila dia British mula-mula jajah Sarawak tu, memang dia beri order yang dia akan ikut dengan 9 cardinal principle. Tapi over time, kita ada prinsipal yang baru tu. Sudah update. British pun guna benda yang update. Kalau British guna benda yang lama, orang ketawa kan lah British tu tak guna benda yang update pun. Apalah guna benda-benda yang sudah update tu tak digunakan. Ni yang ada yang clinging to the past. Bukan clinging to the past lah. Dia strict sangat nak guna yang ni. Tapi lupa. Yang dunia ni sentiasa berubah. Sama juga macam kita sekarang. Tuntutan kita pun sentiasa berubah. Sentiasa dynamic. Sentiasa akan ada update. Sama juga macam kita tuntut artikel 1 dulu kan. Kita tuntut artikel 1. Mula-mula kita cakap pasal federation apa semua. Mana definition federation. Mana definition Malaysia Day. Kemudian kita jumpa, kita sentiasa update. Ada jumpa artikel 161E tu langgar juga sebenarnya. Lepas tu kita jumpa lagi, ada transitional provision. Yang ada kuasa undang-undang juga. Kuasa perlembagaan juga yang mereka langgar. Lepas tu cara-cara untuk masukkan Malaysia Day tu pun kita tahu cara dia semua. Kita sentiasa update. Jadi macam tu lah dia. Kita tidak boleh ditakut lama saja. Sentiasa berubah, dinamik, dan mana-mana orang yang memperjuangkan hak kita ni untuk rumah kita ni supaya cantik balik, tak ada berlubang lah, tak ada renyok sana lah, sini apa semualah. Biarlah orang nak baiki kan, orang nak baiki. Cepat kah, lambat kah? Kita sokong saja. Kalau saya sokong saja semua. Asalkan semua kita dapat semua. Kita nak hidup senang. Itu saja. Bukan kita nak hidup senang. Kita nak dapat hak kita saja. Hak kita ni, tahu tak maksud menuntut hak kita ni? Menuntut hak kita ni, maksud dia, kita manusia kan? Kita ada hak untuk cari makan. Kita ada hak untuk tidur. Kita ada hak untuk hidup. Kata hak tu kan? Fundamental rights. Kita panggil dalam bahasa Inggeris fundamental rights. Artikel 5 ke 13 Federal Constitution. Fundamental rights tu kena langgar. Dia macam kamu ada hak untuk hidup kan? Dia macam bunuh kamu lah. Macam kamu mau makan kan? Dia halang kamu daripada makan. Dia bunuh kamu lah. Benda-benda hak kamu tu. Sebab tu semua hak Sabah dengan Sarawak tu yang tertulis dalam Malaysia Agreement tu semua kan? Kalau dia langgar, dia nak bunuh kamu lah. Sebab tu kita kena tuntut. Sebab terutama special right. Hak-hak istimewa tu. Dan nama dia hak istimewa lagi. Kenapa soal lagi? Contohnya immigration. Tanya lagi. Dah tahu itu hak istimewa kan? Tanya lagi. Sedangkan hak istimewa tu, orang tanya pun tak boleh sebenarnya. Sebab dia memang dapat saja. Sama dengan orang-orang Melayu, dia ada hak-hak istimewa orang Melayu. Ada orang tanya, ada orang persoalkan. Tak ada orang persoalkan. Macam tu juga Sabah dengan Sarawak, kita ada hak istimewa kita. Hak istimewa kita macam native. Kita ada hak istimewa sebagai native. Kita ada hak istimewa immigration. Kita ada hak istimewa bahasa. Senarai itu semua ada dalam IGC report, ada dalam perlembagaan. Kita ada special list lagi tulis. Dalam jadual ke-9, list 2A. Tak boleh nak persoalkan. Laksana saja.
Macam tu. Okay, saya dalam 5 minit ada meeting lagi nih pukul 6. Agak habis cepat lah. Okay, selamat berbuka semua. Semoga semua kita ni berjaya memperjuangkan hak kita semua. Tak kira hak untuk makan kah, hak untuk tidur kah, semua kita tuntut. Bukan kita congek. Kita, kalau saya ni saya buat suka. Kan? Benda bagus, dapat pahala. Buatlah. Senang. Okay, thank you for watching. See you again.